Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, diharap semua dah bersedia untuk PDPR pada hari ini dengan tajuk Hajjatul Wada'. Apa maksud Hajjatul Wada'? Okey, Hajjatul Wada' ini ialah haji wida', kita sebut haji wida' atau haji wada'. Okey, inilah haji yang pertama dan yang terakhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini ialah haji yang pertama dan yang terakhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Nanti ada ceritanya Nabi berada di Madinah selama 9 tahun. Jadi tahun ke-10 Nabi telah mengumumkan, Nabi buat pengumuman untuk ke Madinah bagi daripada Madinah pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Okey, Nabi buat pengumuman. Apabila pengikut ataupun umat Islam yang dengar Nabi buat pengumuman, maka ramai yang ikut. Okey, nanti kita akan sambung ceritanya. Baik, tengok, perhatikan dan fikirkan. Okey, cuba fikirkan. Okey, baik. Cuba perhatikan gambar di sini. Okey, gambar yang pertama. Okey, gambar orang sembahyang, solat. Yang kedua, okey, memberi sumbangan atau beri sedekah, memberi derma. Okey, yang ketiga, buat apa tu yang ketiga? Membaca membaca Al-Quran ataupun mengaji. Yang keempat, itu ialah gambar di Mekah sedang menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Okey, baik. Baca ayat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Surah Maidah ayat 3, juzuk yang kelima. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Baik, info ayat ketiga daripada surah Maidah telah diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajjatul Wada'. Okey, ayat ini diturunkan semasa Nabi melakukan haji wada', haji yang pertama ataupun haji pertama dan haji yang terakhir sebelum Nabi wafat. Okey, baik. Okey, baik. Baca dan fahami latar belakang. Okey, latar belakang Hajjatul Wada'. Apa kisah dia? Okey, yang pertama, ayah ceritakan tentang latar belakang peristiwa Hajjatul Wada' kepada kami. Hakim Farhanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah. Okey, Nabi sudah berada di Madinah selama 9 tahun dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. 90,000 orang. Masya Allah, ramainya bilangan mereka. Bilakah mereka berangkat ke Mekah, ibu? Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah. Seronoknya dapat mengerjakan haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, dalam dialog tadi, dalam perbualan tadi ada disebut
kisah peristiwa macam mana berlakunya Hajjatul Wada. Nabi berada di mana? Di Madinah. Duduk di Madinah 9 tahun. Tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulkaidah. Pada bulan Zulkaidah tadi disebut juga tarikhnya ialah 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin ini yang berada bersama-sama Nabi di Madinah mendengar Nabi membuat pengumuman begitu, maka mereka pun ingin sama, turut serta mengikuti, menyertai Nabi untuk pergi ke Mekah menunaikan haji. Dan yang mengikut Nabi tu ialah sekitar 90,000 orang. Ramai tu 90,000 orang. Okey, maka Nabi dan kaum muslimin pergi ke Mekah pada tarikh 27 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Okey, baik. Itu latar belakang kisah. Okey, kita sambung tajuk seterusnya. Tajuk kecil. Teliti dan fahami kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Baik, peristiwa ni. Okey. Macam mana perjalanan Hajjatul Wada? Yang pertama. Okey, tengok yang pertama. Baik, yang pertama. Okey, kita lihat yang pertama. Yang pertama, Zulhulaifah. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sana kemudian berihram. Nabi berjalan dah dengan kaum muslimin 90,000 orang tadi sampai ke Zulhulaifah. Nabi pun bermalam, mana tidurlah di situ. Okey, kemudian berihram. Pakai pakaian ihram, pakai kain putih. Yang kedua, Zutuwa, Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini baginda berhenti dan bermalam. Okey, selepas pada Zulhulaifah, Nabi berjalan pula ke Zutuwa. Sampai situ Nabi pun berhenti dan bermalam, tidur pula. Okey, seterusnya sampailah ke Mekah yang ketiga. Okey, sampai ke Mekah yang ketiga. Sampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Okey, tawaf keliling Kaabah sebanyak 7 kali. Okey, sa'i ni berlari anak. Okey, baik. Yang keempat, Mina. Siapa yang keempat? Mina 8 Zulhijjah. Pada 8 Zulhijjah, baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Okey, kalau pergi Mekah buat haji, musim haji, bermalam di Mina. Lepas tu keesokannya barulah pergi ke Arafah, padang Arafah. Baik. Yang kelima, di Arafah pada 9 Zulhijjah. Okey, baginda melakukan ibadah wukuf. Kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Okey, wukuf berada, duduk di Arafah dan Nabi pun menyampaikan khutbah. Itu pun merupakan khutbah yang terakhir Nabi kepada kaum muslim. Okey, yang keenam. Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Di Arafah, baginda menuju dari Arafah, daripada Arafah pada 9 Zulhijjah, Nabi menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sana. Sampai Muzdalifah, bermalam pula, tidur di sana. Baik, pada 11 akhirnya, pada 11, 12, 13 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Baik, melontar jamrah. Okey. Dan menyembelih unta. Melontar jamrah ni melontar batu kecil tu kan. Okey, melontar dan menyembelih unta. Menyembelih unta ni kita panggil sekarang ni Hari Raya Korban. Hari Raya Korban. Sekarang kalau kat Malaysia ni sembelih kerbau, lembu, kambing ataupun unta. Sekarang pun dah ada unta. Baik, seterusnya yang ke-8. Sampai di Mekah, Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah
setelah menyelesaikan ibadah haji. Okey, bila selesai dah ibadah haji pada 11, 12, 13 tu, Nabi pun melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Okey, baik. Itu ialah kronologi ataupun perjalanan haji Nabi bermula daripada Zulhulaifah sehinggalah kembali ke Mekah, kembali ke Madinah semula daripada Mekah tu. Okey, baik. Okey, jika ada soalan nanti boleh tanya, boleh WhatsApp. Okey, sambung. Kita tengok di sini khutbah tadi disebut Nabi memberi khutbah yang terakhir. Okey, di mana? Di sini di masa di Arafah 9 Zulhijjah, Nabi menyampaikan khutbah yang terakhir. Okey, baik. Apa khutbah Nabi? Yang pertama. Okey, yang pertama khutbah Nabi. Baik, ringkasan khutbah Nabi yang terakhir. Yang pertama, Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara, antaranya pertama. Okey, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Kena eratkan persaudaraan. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Amalan jahiliah kena tinggalkan. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Okey, yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Al-Quran yang ada sekarang dan As-Sunnah itu ialah hadis Nabi. Wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Pemimpin ni ketua-ketua ataupun menteri sekarang ni, menteri lah, pemimpin dan sebagainya. Yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Ini termasuk dalam rukun Islam. Solat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menunaikan zakat dan menunaikan haji. Dan akhir sekali yang ketujuh, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Apa maksud riba? Okey, riba. Riba contohnya macam ni. Pinjam duit RM5 dengan kawan. Lepas tu kawan cakap nanti kalau bayar kena bayar RM7. Pinjam RM5, esok kena bayar RM7. Itu ialah riba, mengambil untung tanpa sebab. Okey, tanpa kerelaan ataupun tanpa persetujuan. Pinjam RM5, bayar RM7. Okey, baik. Dalam khutbah terakhir Nabi tadi ada disebut 7 perkara. 7 perkara yang perlu kita ambil berat apa yang Nabi sebut. Yang pertama, okey, eratkan persaudaraan ataupun silaturahim. Yang kedua, amalan jahiliah tinggal terus, tak boleh buat. Yang ketiga, bersikap berlaku baik, berakhlak mulia lah, berlaku baik kepada dan menunaikan hak wanita. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan dan panduan hidup. Kita kena rujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin. Yang keenam, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan haji. Dan akhir sekali yang ketujuh, menjauhi riba. Okey, baik. Dalam ni, ini ialah khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi wafat. Okey, ini ketika Nabi menunaikan haji di Mekah. Okey, baik. Iktibar, hayati dan amalkan. Apakah iktibar? Apakah pengajaran yang kita dapat? Okey, pengajaran daripada Hajatul Wada ini, Haji Wida. Apa pengajaran? Okey, baik, kita lihat. Kita baca sama-sama. Yang pertama, farhanah. Banyak iktibar daripada peristiwa Hajatul Wida yang telah ayah ceritakan. Ya ayah, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan suatu ibadat. Tadi dalam khutbah pun ada disebut. Jadi melakukan ibadah bersungguh-sungguh, sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin.
mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah haji. Saya tidak akan beralasan dan merungut lagi apabila melakukan suatu ibadah. Anak dia kata, kita kena bersungguh-sungguh menunaikan suatu ibadah dan tidak beralasan. Tidak membuat alasan. Yang ketiga, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah mengasihi baginda sebagaimana Nabi mengasihi kita. Mengasihi atau menyayangi Nabi. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Di situ disebut kita adalah mengasihi Nabi, menyayangi Nabi. Dan wajib beriman kepada Nabi sebab Nabi ialah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah. Dan agama Islam ialah agama yang benar. Agama yang benar di sisi Allah. Baik, yang keempat, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan hidup. Panduan hidup kita, mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan amat dituntut dalam Islam. Yang keempat ni, menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan hidup. Memang wajib kita merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah macam-macam ada panduan. Contohnya panduan apa? Panduan solat, panduan zakat, panduan haji. Semua ada disebut dalam Al-Quran. Dan akhir sekali yang kelima, betul tu Farah. Betul tu Fahanah. Umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim bersaudara. Kita bersaudara macam mana? Yang pertama, saudara Islam. Yang jiran sebelah rumah kita pun dianggap saudara. Adik-beradik kita saudara. Makcik-makcik kita pun saudara. Itu maksudnya persaudaraan Islam. Adik-beradik kita pun termasuk. Baik, rumusan. Dalam peristiwa Hujjatul Wada, Nabi Muhammad mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan pesanan buat umat-umat Islam supaya kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Baik, Nabi ada sebut dalam khutbah yang terakhir Nabi, mengeratkan silaturahim, termasuklah adik-beradik, saudara mara, pakcik, makcik, jiran, tetangga, kaum muslimin dan sebagainya. Baik, sebagai rumusan tadi disebut Nabi mengajar cara kita menunaikan haji. Siapa nak pergi haji, dia kena tahu cara mengerjakan haji. Baik, itu adalah ini ialah rumusan yang kita pelajari, apa yang kita fahami daripada Hajjatul Wada. Nabi mengajar cara menunaikan haji dan Nabi memberi pesanan. Pesanan terakhir Nabi ialah dalam khutbah yang terakhir umat Islam supaya memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat. Baik. Nilai di sini mengamalkan sifat flexibility menurut batasan Islam. Sifat flexibility. Fleksibel. Hak mana boleh kita amal, tak boleh kita tinggal lah. Sama juga yang Nabi suruh, yang Allah suruh kita buat. Yang tak boleh, yang dilarang, kita kena tinggalkan. Baik, itu saja tentang tajuk Hajjatul Wada. Harap semua dapat mempelajari dan memahami kandungan pelajaran hari ini. Jika ada masalah, boleh WhatsApp, boleh tanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.